Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita akan masuk bab baru pada hari ini iaitu bab 6 iaitu sudut dan tangent bagi bulatan. So akan dimulakan dengan 6.1 iaitu sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Jadi ini sebenarnya bukanlah tajuk bulatan yang pertama bagi pelajar. Okey. Sebelum ni pelajar telah belajar beberapa tajuk bulatan yang lain. Baik. So 6.1, apakah sudut-sudut pada lilitan suatu bulatan? Okey. So dekat sini kalau dalam tingkatan 2 kamu hanya tahu nama-nama bulatan kan, macam perentas. So kena ingat lagi lah. Imbas kembali di bahagian ni. Okey. Garisan yang simetri dengan bulatan, maksudnya garisan tengah-tengah, garisan yang paling panjang dalam bulatan adalah ini yang dipanggil sebagai diameter. Okey, manakala garisan yang tidak melalui pusat, okey, ini adalah pusat bulatan kan. Okey, manakala garisan yang tidak melalui pusat dipanggil sebagai perentas. Okey, manakala separuh diameter adalah jejari. Okey, dan satu bulatan penuh dipanggil sebagai lilitan. Okey, lilitan adalah boleh dikatakan satu bulatan penuh ataupun lilitan itu sebenarnya adalah perimeter bagi sebuah bulatan. Okey, seterusnya kamu juga telah diperkenalkan dengan sektor. Okey, sektor major dengan sektor minor. Okey, sektor major itu adalah kawasan yang dibatasi oleh panjang lengkuk, panjang lengkuk dan juga dua jejari. So itu adalah sektor, batasi oleh panjang lengkuk dengan dua jejari. Dan yang besar dipanggil sebagai major, manakala kawasan yang kecil dipanggil sebagai minor. Ada satu lagi kawasan yang tidak dinyatakan dekat situ adalah barisan di antara lengkuk dengan perentas. Kawasan yang saya warnakan ini dipanggil sebagai tembering. Okey, so kawasan ini dipanggil sebagai tembering, tidak dinyatakanlah dalam imbas kembali ni. Right? So itu adalah ciri-ciri bagi sebuah bulatan. Okey, seterusnya dekat sini, right, apa yang kita nak lihat adalah apa yang dikatakan dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk. Okey, sudut pada lilitan bermaksud salah satu bucu, boleh dikatakan semua titik P, Q dengan R berada pada lilitan. Dan sudut yang melalui dua perentas, ni dua perentas, 1, 2, sudut yang berada di antara dua perentas itulah yang dipanggil sebagai sudut pada lilitan. Jadi Q ini yang dipanggil sebagai sudut pada lilitan. Dia dicangkum. Cangkum tu maksudnya ni lah dia dicangkum oleh lengkuk PR. So itu yang dipanggil sebagai sudut PQR. Sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk. Seterusnya, alright, jika lihat dekat sini dalam rajah 2, sekali lagi, sudut PQR dan sudut PRS ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk meja PS. Maksudnya, tengok PQS, lengkuk dia adalah lengkuk PS. Manakala lengkuk PRS juga dicangkum oleh lengkuk PS. So nanti dekat sini dia adalah ciri-ciri dia. Sekiranya dua sudut, sudut Q dengan sudut R ni, sekarang ini kedua-dua sudut Q dengan R ini berkongsi lengkuk yang sama, iaitu lengkuk PS. Dan selain daripada itu, kita ada lihat warna biru di situ, di mana sudut P dan sudut S kedua-duanya juga dicangkum oleh lengkuk yang sama, iaitu lengkuk QR. Apa maksudnya sekiranya ada beberapa sudut pada lilitan
dicangkum oleh panjang lengkuk yang sama. Okey. Dan di situ datanglah satu soalan. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama tadi tu adalah sama besar? Dan daripada cetusan minda 1, dia cuba nak buktikanlah dengan menggunakan geometer sketchpad. Tapi yang itu kita tak buka lah. Kita terus tengok kepada hasilnya. Jawapan dia adalah, adakah tadi bila kita lihat sudut pada lilitan itu berkongsi lengkuk yang sama? Apakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia adalah semua sudut itu dekat sini adalah sama. So kalau kita lihat pada gambar tadi, saya patah balik yang ni. Sudut Q dan sudut R berkongsi lengkuk PS. Sudut P dan sudut S berkongsi lengkuk QR. Jadi kesimpulan dia apa adalah sudut PQR adalah sama dengan sudut PRS. Maksudnya sudut merah ni saiz dia sama besar. Manakala sudut QPR adalah sama dengan sudut QSR. Kenapa? Kedua-dua sudut ini terletak pada lilitan dan berkongsi lengkuk yang sama. Sama juga. Kedua-duanya terletak pada lilitan dan berkongsi lengkuk yang sama. Jadi sudut itu adalah sama besar. So itu adalah kesimpulan yang pertama. Kat sini dia sekali lagi diterangkan secara generalisasi, iaitu sudut-sudut pada satu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Jadi sudut PRQ sama dengan sudut PSQ sama dengan sudut PTQ. Jadi ketiga-tiga sudut ni saiznya adalah sama kerana kesemua tiga sudut itu berkongsi lengkuk yang sama, iaitu lengkuk PQ. So itu adalah yang pertama. Ada lagi ciri-ciri dia. Ni sekali lagi dia cakap sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkuk oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. So itu yang pertama. Kita pergi kepada yang seterusnya. Soalan seterusnya. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum lengkuk yang sama panjang adalah sama besar? Dan adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkum? So panjang sangat ayat dia kan. Maksudnya ayat dia macam gambar kat sini. Adakah sudut pada lilitan? Ni sudut pada lilitan. Soalan dia kan, adakah sudut pada lilitan? Ni sudut pada lilitan yang dicangkuk oleh lengkuk yang sama panjang. Macam tadi lengkuk yang sama. Kali ini lengkuk tak sama. Ini lengkuk AB. Ini lengkuk PQ. Right? Sekejap. So ini lengkuk AB. Ini lengkuk PQ. Kalau tadi soalan yang pertama dia dicangkung oleh lengkuk yang sama. Sekarang ini lengkuk tak sama, tapi dia sama apa? Dia sama panjang. AB kedudukannya tak sama dengan PQ, tetapi AB dengan PQ lengkuknya sama panjang. Adakah jawapannya sama macam soalan yang pertama tadi? Adakah sudut dia sama besar? So dekat sini kesimpulannya adalah dia juga merupakan sama. Dia juga adalah sama. Right? Dekat sini. Kita tengok generalisasinya. Walaupun tempat dia berbeza, tetapi sudut pada lilitan jangkuk oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama saiz. Nampak panjang PQ dengan panjang SU sama panjang. Jadi dia hampir serupa dengan ciri-ciri
sudut pada lilitan yang berkongsi panjang lengkuk yang sama. Okey. So dekat sini dia kata sudut PRQ sama dengan sudut STU. Okey. Adakah saiz sudut berkadaran dengan panjang lengkuk? Okey, itu soalan dia kedua tadi. Maksudnya, kalau lengkuk SU ni Y, lengkuk PR adalah 3Y, maksudnya 3 kali ganda, 3 darab Y. Adakah sudut X ini adalah 3 kali X? Itu maksudnya adakah dia berkadaran? Kalau panjang lengkuk dia darab 3, adakah sudut dia darab 3? Okey. So jawapan dia juga adalah ya, kerana dia juga kat sini ayat dia adalah dia juga berkadaran. Saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkuk adalah berkadaran dengan panjang lengkuk tersebut. Jadi kalau panjang lengkuk tersebut darab 4, sudut pun kena darab 4. Okey, so itu adalah ciri-cirinya. Okey. So itu satu. So ada dua ciri sekarang ni. Alright. So kita boleh lihat kepada uji minda 6.1B. Uji minda 6.1A tadi apa? Tak ada. Okey. So uji minda 6.1B. Okey, yang ni saya tak perlu buka calculator, saya pakai besar dulu. Okey. Berdasarkan rajah di bawah, hitung nilai X. Tak perlu hitung pun sebenarnya, kita hanya tengok dan nampak. Okey. So kat sini, ini 4 cm, ini pun 4 cm. Jadi nilai X mestilah sama juga dengan nilai di sini. So X juga adalah sama dengan 40 darjah. Okey. Sebab dia berkongsi. Yang penting sudut pada lilitan dan berkongsi panjang lengkuk yang sama. Okey. Sama juga bagi soalan B. Okey, panjang lengkuk adalah 4 cm. Tapi yang soalan seterusnya, okey, sudut seterusnya adalah 8 cm. So apakah dia berkadaran? Ya. Okey, sekarang ni daripada panjang lengkuk 4 cm didarabkan dengan 2, jadilah panjang lengkuk 8 cm. Bermaksud 2x juga adalah sama dengan 60. Okey, jadi x sebenarnya adalah sama dengan 30 darjah. Okey, kerana panjang lengkuk adalah 2 kali ganda, jadi sudut itu pun adalah 2 kali ganda. Untuk dapatkan x, kenalah dibahagikan dengan 2. Okey, selain daripada itu, soalan C kali ini dinyatakan sudut sama. Kalau sudut sama, ini bermaksud panjang lengkuk pun mestilah sama. Maka X sama dengan 3.6 cm. Dan untuk soalan D, okay, sudut ini adalah 28. Manakala sudut pada lilitan satu lagi adalah 2 kali ganda, iaitu 56. Jadi adakah nilai X juga 2 kali ganda? Jawapannya adalah ya. So X adalah sama dengan 5.2 didarabkan dengan 2. Jadi X adalah sama dengan 10.4 cm. Okay. Jadi itu adalah dua ciri yang kita dah lihat tadi. Sudut adalah sama saiz sekiranya panjang lengkuk yang sama. Sekiranya tak sama dan dia berkadaran, iaitu dengan kadar yang sama, maka sudut juga akan berubah dengan kadar yang sama. Okey, so itu soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Rajah menunjukkan satu bulatan, okey, panjang lengkuk RS sama dengan 2 QR. Mana RS? So ini RS. Okey, so RS sama dengan 2 QR. Sudut QPR sama dengan 35 darjah. Okey, sudah dilabelkan. Dan sudut PSQ sama dengan 45 darjah. Tentukan nilai SPR. SPR adalah yang ini. SRP. SRP adalah yang ini. Okey. So macam mana kita nak tentukan nilai tersebut? Alright. So yang pertama diberi bahawa RS sama dengan 2 QR. Maksudnya
Kalau ini X, ini adalah 2X. Sebab RS adalah 2QR. Okey. So bermaksud sudut di sini adalah 2 kali ganda. Okey, sudut P pada lilitan P dan sudut S pada lilitan, right, berkongsi lengkuk QR. Jadi daripada situ, ini juga sama dengan 35 darjah. Kerana sudut QPR dan sudut QSR berkongsi lengkuk yang sama. Jadi sudut juga adalah sama saiz. Okey. Dan daripada situ, okey, macam mana lagi kita nak dapatkan SPR? Okey, yang pertama itu. Right. So ini adalah X. SR 2 kali ganda. Pada masa yang sama, ini adalah 35 untuk X. Okey, jadi sekiranya panjang lengkuk sudah menjadi 2 kali ganda iaitu 2X, maka sudut juga akan jadi 35 didarabkan dengan 2. So untuk soalan A, sudut SPR adalah sama dengan 35 darab 2 sama dengan 70 darjah. Okey. Kenapa? Sebab dia berkadaran dengan panjang lengkuk. Right? Untuk soalan seterusnya, macam mana nak dapatkan sudut SRP? Okey, sudut SRP kita boleh dapatkan dengan menggunakan konsep sudut pedalaman bagi segitiga. Hasil tambah sudut pedalaman bagi segitiga adalah sama dengan 180. Okey, jadi untuk mendapatkan sudut SRP adalah sama dengan 180 tolak 70. Okey, yang ni tolak 2 ni, so tolak 45 dan tolak 35. Okey, jadi kita akan dapat sudut SRP adalah sama dengan 30 darjah. Betul? 45, 35 adalah 80. 150, 180 tolak 150 sama dengan 30 darjah. Okey, so itu adalah untuk bagi soalan nombor 2. Baik, seterusnya bagi soalan nombor 3. Okey, dalam rajah sebelah, QPT adalah sama dengan 3RS. Okey, lengkuk QPT. So lengkuk QPT ni panjang ini. Okey, dia adalah 3 kali ganda RS. So saya labelkanlah ini RS kan. So kalau RSX, QPT adalah 3X. Okey. Kemudian diberi bahawa sudut QRT sama dengan 66 telah dilabelkan. Sudut QST sama dengan 26. QST. Macam salah label je tu. QSP ke QST. Okey, dan sudut PTS sama dengan 100. Okey, ni salah kan? Typo pada soalan. Sudut QSP sama dengan 26. Okey, tak ada masalah lah. Right. So tentukan nilai sudut RQS. Jadi RQS adalah yang ini. Ada lagi? Okey. So sudut RQS, right, kita tengok kepada konsep yang sama. Sudut pada lilitan yang dicangkum oleh panjang lengkuk yang sama, bermaksud sudut tu mesti sama saiz. Okey, sekarang ni ini adalah X, ini adalah 3X. Jadi QP berapa nilainya? So berapakah nilai QP?
Okey, adakah QP dengan RS sama panjang? Adakah? Macam-macam soalan. Okey. So, kalau ini 26, okey, yang ini 66, ada tak sudut yang sepadan lagi dengannya? Okey, kalau antara yang kita boleh label, so ini 66. So lengkuk ini mewakili di sini. Betul tak? So untuk menjawab soalan pertama, tengok ini 3x 66. Ini RS sudut ini. Adakah dia berkadaran? Okey, jawapannya adalah iyalah, kerana QT adalah 3 kali ganda RS. Bermaksud 66 adalah 3 kali ganda sudut RQS. Jadi, apa yang kita boleh tulis adalah 66 adalah sama dengan 3 kali sudut RQS, ataupun nak tulis jawapan terus pun tak apalah. Jadi, sudut RQS adalah sama dengan 66 bahagi 3, iaitu sama dengan 22 darjah. Okey, jadi sudut di sini adalah sama dengan 22 darjah. Okey, untuk soalan B, sudut TUS. So saya padam sebab tak nak crowded. So sudut TUS adalah yang ini. Okey, kita dah tahu sudut dekat sini adalah 22. So macam mana dapatkan sudut TUS? Okey, harus diketahui, kita apa saya tulis, sudut TUS adalah sama juga dengan sudut QUR. Mana sudut QUR? Ini. Kenapa sama? Kita menggunakan konsep sudut yang bertentangan tu. Okey, dia adalah sama. Okey, ni kan. Kalau ingat lagi lah, ini sama dengan ni, ini sama dengan ni. Okey, jadi sudut QUR dengan sudut TUS adalah sama. Okey, dan ini kita dapat QUR ini adalah sebuah segitiga. Jadi kita gunakan konsep asyik tambah sudut pedalaman. Jadi untuk mendapatkan sudut TUS adalah sama dengan 180, tolakkan dengan 66, tolakkan dengan 22. Okey, yang ni semua boleh tekan je lah 180 tolak 66 tolak 22. Jadi sudut TUS adalah sama dengan 92 darjah. Okey. So itu bagi soalan B. Dan seterusnya adalah sudut TPS. Sudut TPS adalah yang ini. Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut TPS? Okey, kita cuba cari dahulu apakah sudut yang sepadan dengannya. Okey, apa kaitan dengan 26 tersebut? Okey. So, ini adalah kat mana tadi? Okey, tu tengok sudut Q S T. Okey, sudut Q S T adalah sama dengan 66. Kenapa? Sebab saya conteng, kerana sudut QST ini lengkuk dia adalah QPT. Dia berkongsi dengan satu lagi sudut pada lilitan, iaitu sudut QRT. Okey, sudut QRT juga berkongsi panjang lengkuk QPT. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sudut QST sama dengan 66. Okey, so boleh tak mencari sudut yang lagi satu? So, sudut yang lagi satu adalah sudut TSP. Okey, jadi
kita boleh dapatkan sudut TSP. Sudut TSP Sudut TSP adalah sama dengan 66 tolak 26, sama dengan 40 darjah. Okey, so saya padam. So ini kita dapat 40. So boleh tak dapatkan sudut TPS? Masih lagi menggunakan hasil tambah sudut pedalaman bagi sebuah segitiga. Sebab TPTS, jumlah sudut pedalaman segitiga tersebut adalah 180 darjah. Maka sudut TPS adalah sama dengan 180 tolak 100 tolak 40. Okey, maka sudut TPS adalah sama dengan 40 darjah. Okey. So ini soalan nombor 3. Ada soalan setakat ini? Saya nak check Telegram. Kalau dengan cikgu yang 9 tadi dah sampai mana ya? Contoh 7. Dah sampai lah ni. Kita dah sampai lah. Okey, so kalau tak ada masalah, saya sambung. Jadi, ini yang terkini yang berada di dalam hampir belum sampai lagi. Okey, apakah hubungan antara sudut pada pusat bulatan dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkuk? So kita tengok balik. Kalau tadi apa je yang kita dah lihat, iaitu sudut pada lilitan berkongsi panjang lengkuk yang sama, sudutnya sama. Kalau ada sudut pada lilitan dan panjang lengkuknya tak sama tetapi berkadaran dengan bilangan kali ganda yang sama, jadi sudut dia pun adalah berkadaran dengan panjang lengkuk tersebut. So itu dua. Apakah yang ketiga ini? Yang ketiga, hubungan di antara sudut pada pusat. Tadi semua pada lilitan, sekarang dah pada pusat. So kawasan ini. Baik. So kalau sudut pada pusat, ini sudut PQR. Seterusnya O adalah pusat, jadi sudut pada O adalah sudut pada pusat. Secara generalisasi, saiz sudut pada pusat bulatan ialah 2 kali ganda sudut saiz pada lilitan. Bermaksud sudut pada pusat besar 2 kali ganda daripada sudut lilitan. Sudut pada lilitan kecil 2 kali ganda. Itu bermaksud sekiranya dia berkongsi lengkuk yang sama, syarat dia mestilah berkongsi lengkuk yang sama. Dia berkongsi lengkuk PR. Jadi sudut dekat sini adalah 2 kali ganda daripada sudut PQR. Sebab tu dia labelkan 2x. Ini dia label 2x, ini dia label x. Dan dia tak semestinya bentuk macam tu. Dia juga boleh jadi macam ni. Yang penting panjang lengkuk yang sama PR. Ada satu sudut pada pusat, ada satu sudut pada lilitan. Jadi sudut pada pusat 2 kali ganda sudut di lilitan. Ataupun soalan boleh jadi gambar macam ni. Masih lagi berkongsi lengkuk PR yang sama, ada sudut pada pusat, ada sudut pada lilitan. Jadi sudut di pusat 2 kali ganda sudut di lilitan. Ataupun juga boleh jadi seperti gambar yang satu lagi. Kali ini lengkung yang dikongsikan adalah lengkung meja. Lengkuk meja. Jadi sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. So ini dah masuk ciri-ciri yang ketiga. Lebih kurang lah.
Okey, iaitu sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan, okey, yang dicangkung oleh suatu lengkuk yang sama. Okey. So, kalau kita lihat kepada uji minda 6.1C. Okey, uji minda 6.1C. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan di pusat O. Okey, nanti kalau tengok gambar dia memang bertindih-tindih macam tu. So pelajar kena pastikan tengok dengan jelas. Okey. Tengok betul-betul, jangan terkeliru dengan label lah. Okey, tentukan nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okey. Soalan A, nilai X kita menggunakan ciri yang pertama. Okey, kalau tak nampak saya conteng sikit. Nilai X ini X. Okey, sudut pada lilitan ini berkongsi dengan sudut pada lilitan ini pada lengkuk yang sama. Jadi kesimpulan dia adalah X sama dengan 40 darjah. Tak perlu kira. Okey, so dah dapat, padam balik supaya kita dapat jawab soalan seterusnya. So X sama dengan 40 darjah kerana sudut ini sama pada lengkuk yang sama. Okey, seterusnya Y. Okey, Y kali ini masih lagi lengkuk yang sama. Cuma dia terletak pada pusat. Jadi Y sama dengan 2 kali ganda sudut di lilitan. Maka Y sama dengan 80 darjah. Okey, dan yang terakhir, macam mana nak dapatkan nilai Z? Right. Dia dah campur macam-macam konsep. Okay, kalau ini pusat bulatan, maka garisan ini adalah jejari. Garisan ini juga adalah jejari. Kalau dah kata jejari, ini pun jejari, bermaksud dia merupakan satu segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, bermaksud kalau ini Z, kawasan sini juga adalah Z. Okey, kalau segitiga sama kaki, bermaksud saiz sudut juga adalah sama di kiri dan kanannya. Dalam soalan ni atas bawah lah. So untuk dapatkan nilai Z, okey, adalah sama dengan 180 tolakkan dengan sudut pada pusat tadi 80. Okey, dan perlu dibahagikan dengan 2. Okey, kerana ada 2 kawasan. Jadi Z adalah sama dengan 50 darjah. Okey, dia dah gabung beberapa konsep daripada tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, rajah menunjukkan bulatan berpusat O diberi bahawa panjang lengkuk PQ sama dengan QR. Okey, panjang lengkuknya sama. Dan sudut meja POQ adalah sama dengan 310, telah dilabelkan. Hitung nilai X, Y dan juga Z. Okey, X mudah. Okey, konsep sudut satu putaran lengkap tingkatan 1. Satu putaran lengkap sudutnya adalah sama dengan 360. Jadi X adalah sama dengan 360 tolak 310. Jadi X sama dengan 50 darjah. Okey, dan Y sekali lagi, OQ adalah jejari, OP adalah jejari. Jadi segitiga OPQ adalah segitiga sama kaki. Untuk mendapatkan nilai Y, so nilai Y adalah sama dengan 180 ditolakkan dengan 50. Okey, iaitu nilai X tadi tu. Ni sebab ni 50. Dan perlulah dibahagikan dengan 2. So 180 tolak 50 adalah sama dengan 130.
130 bahagi 2 sama dengan 65 darjah. Okey, jadi sudut Y juga telah dihitung sama dengan 65 darjah. Dan seterusnya, macam mana nak dapatkan nilai Z? Okey. Sekarang ini, sudut di pusat X ini, 50 darjah ini, berkongsi panjang lengkuk yang sama, iaitu PQ. Okey. Dan sudut pada lilitannya adalah sudut pada S yang ini. Separuh daripada Z. Kenapa saya kata separuh? Kerana QR juga QR juga merupakan sudut yang sama. Okey. Jadi kalau X 50, maka sudut QSP adalah sama dengan 50 bahagi 2, iaitu sama dengan 25 darjah. Okey, so kalau satu sebahagian saja 25 darjah, okey, dan di sebelah QSR juga berkongsi panjang lengkuk yang sama dengan PQ, maka sini juga adalah sama dengan 25 darjah. Jadi Z adalah sama dengan 25 tambahkan dengan 25, jadi Z adalah sama dengan 50 darjah. Okey. So, itu adalah untuk soalan nombor 2. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Raja menunjukkan bulatan berpusat O. Hitung nilai X, Y dan Z. Okey. So, nilai X masih lagi dengan menggunakan konsep satu putaran lengkap. Jadi satu putaran lengkap adalah sama dengan 360 darjah. Jadi X sahaja adalah sama dengan 360 ditolakkan dengan 250. Jadi X adalah sama dengan 110 darjah. Okey. Manakala untuk soalan seterusnya, iaitu Y. Y merupakan sudut pada lilitan. Okey. Dan O tadi adalah sudut pada pusat, berkongsi lengkuk yang sama. So, itu lengkuknya. Jadi, Y adalah sama dengan sudut X tersebut dibahagikan dengan 2. Sebab sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Jadi, Y adalah sama dengan 55 darjah. Dan bagaimana untuk mendapatkan nilai Z? Okey, nilai Z juga kita boleh gunakan konsep sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Kali ini, sudut panjang lengkuk yang sama sekarang adalah lengkuk meja ini. Okey, jadi lengkuk meja ni. Okey, lengkuk meja ini. Right. So, sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Jadi Z sebenarnya adalah sudut di lilitan. So, Z adalah sama dengan 250 bahagi 2. Maka Z adalah sama dengan 125 darjah. Okey. So, itu adalah bagi soalan nombor 3. Okey. Seterusnya, soalan nombor 4. Raja menunjukkan bulatan berpusat di O. Diberi bahawa sudut POR sama dengan 112. Okey, dan sudut PUT sama dengan 88 darjah. Tentukan nilai sudut PQR. Okey. Dan sudut UST. Okey, PQR yang ini. UST yang ini. RTS yang ini. Okey. So, pertama sekali, macam mana nak dapatkan sudut PQR? Okey, PQR adalah sudut pada lilitan. 112 bukan sudut pada pusat kerana lengkuk meja dia sekarang adalah yang ini. Lengkuk
lengkuk dia adalah PTSR. Jadi sudut pada pusat sebenarnya adalah sudut POR yang major. Okey. Jadi sudut POR yang besar itu adalah sama dengan, pertama saya buat cara kerja. So sudut POR yang besar itu adalah sama dengan 360 ditolakkan dengan 112. Jadi 360 tolak 112 adalah sama dengan 248 darjah. Jadi untuk mendapatkan sudut PQR, adalah 2 kali ganda sudut pada pusat, 2 kali ganda sudut pada lilitan. Jadi 248 itu perlu dibahagikan dengan 2. Sebab sudut pada lilitan. Jadi bila dibahagikan dengan 2, maka sudut PQR jawapan dia adalah sama dengan 124 darjah. Jadi ini 124 darjah. Seterusnya untuk soalan B, bagaimana untuk mendapatkan sudut UST? Masih lagi menggunakan konsep sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Macam mana dapatkan sudut pada pusat? Mana sudut pusat? Sekarang ni kita tengok dulu apakah lengkuk yang terlibat. So untuk mencari sudut S, lengkuk yang terlibat untuk S adalah lengkuk PT. Ni jadi PS ST. Jadi ada tak sudut pada pusatnya? Ada, iaitu sudut POT. So saya gariskan bagi nampak ini. Jadi pertama sekali kita boleh dapatkan sudut POT. Kenapa? Sudut POT merupakan satu garis lurus. Sudut POT TOR adalah garis lurus. Jadi sudut POT kita boleh dapatkan dengan cara menggunakan sudut bagi satu garis lurus. Jadi 180 ditolakkan dengan 112. 180 tolak 112, kita akan dapat sudut POT sama dengan 68 darjah. Jadi yang ini 68. So ini 68. Jadi S adalah sudut pada lilitan. Jadi sudut UST adalah sama dengan 68 dibahagikan dengan 2. Kena ingat sentiasalah sudut di pusat sentiasa lagi besar daripada sudut di lilitan. So 68 bagi 2, so sama dengan 34 darjah. Jadi selesai untuk soalan B. Maka kat sini adalah 34 darjah. Dan soalan seterusnya, apakah sudut RTS? So sudut RTS mana ini kan? Sudut RTS kita boleh dapatkan dengan menggunakan konsep sudut peluaran. Tengok kalau tak ingat lah. Buat macam ni. So ini garis lurus. Ini segi 3. Kita nak cari ni. Kita dah ada sudut PST, dah kira tadi. Sudut PST, UST samalah, iaitu 34. So macam mana nak dapatkan yang ini? Agak mudah sahaja. So soalan C So sudut RTS adalah sama dengan 88 tolak 34. So sama dengan 54. Kenapa? Kalau kamu masih ingat, kalau kamu ada segi 3, kalau ini adalah A, ini adalah B. Dalam segi 3 untuk segi 3 saja. Maka sudut peluaran di sini sebenarnya adalah A tambah B. So untuk soalan tu tadi, untuk soalan ni tadi,
Ini nak cari. Ini nak cari. Ini dah ada 34. So ini dah ada 88. Jadi 34 tambah sudut nak cari tu sama dengan 88. Sebab itulah sudut RTS sama dengan 88 tolak 34. Okey, sebab itulah sudut RTS sama dengan 54 darjah. Boleh Okey. So kita dah lihat kepada 3. Yang ni sekejap saya tengok sekejap. Okey. So tak apa, yang saya akan berhenti sehingga sini, yang lain saya akan sambung. Jadi sehingga kali ini kita dah lihat kepada 3 ciri-ciri. So untuk sedikit kita buat sedikit nilai. So time ni lah saya nak buat circle challenge. Okey, lawa. Okey, so yang pertama, ciri yang pertama tadi adalah sekiranya kamu ada berkongsi lengkuk yang sama, kan? Okey, ada sudut pada lilitan. Ini dipanggil sudut pada lilitan. Okey, dia berkongsi lengkuk yang sama. Walaupun nampak macam kecil, tetapi berkongsi lengkuk yang sama. Jadi ini pun sudut pada lilitan. Lengkuk yang sama adalah yang ini. Jadi sudut ini, kalau saya katakan sebagai alfa, kalau itu alfa, ini pun alfa. Ada tak pasangan yang lain? Ada. Kalau ini beta, ini pun beta. Okey, sebab yang beta tu pula berkongsi lengkuk di sini. Okey, so itu ciri yang pertama. Okey, kemudian tadi berkaitan dengan kadaran. Kecil sikit. Okey, yang berkaitan dengan kadaran. So kalau yang berkaitan dengan kadaran, okey, sekejap, saya ambil masa sedikit untuk lukis. Kalau yang berkaitan dengan kadaran, lebih kurang lah macam ni. Okey, jadi kalau ini X, okey, dan ini katalah ini Y, panjang lengkuk ni Y, tapi panjang lengkuk ni adalah 3Y, manakala sudut dia adalah X, jadi sudut di sini juga adalah 3X. Okey, sebab dia berkadaran. Okey, so ini ciri yang kedua tadi. Okey, dan ciri yang ketiga, tadi tu gambar dia banyak kan, tak apalah, kita ambil je mana-mana. So ciri yang ketiga, so kalau saya ada pusat, okey, kalau ada pusat di mana-mana, so sudut di pusat, sudut pada pusat, okey, tapi tengok ni sudut pada pusat, lengkuk dia adalah ini. Jadi dengan lengkuk yang sama, saya bina pula satu sudut di lilitan ini. Okey, ini apa lagi? Kat sebelah sini, sebelah sini. Macam mana lagi gambar dia? Segaris, segaris macam ni. Okey, macam-macam gambar boleh buat. Jadi kalau sudut pada pusat adalah katakanlah 2x, okey, jadi sudut pada lilitan sentiasa x, x, x.
Okay, yang penting dia berkongsi lengkuk yang sama. Okay, so kita hanya lihat kepada 3 ciri ini sahaja buat masa ni. Right, saya nak hentikan rakaman. Okay, itu daripada saya untuk tajuk ni. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.